A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan selama-lamanya kita mengatur rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah kita masih diberi ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Walaupun kita tidak berada di satu tempat yang sama, tetapi malam ini hati-hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dengan ikatan untuk kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kemudian jangan pernah lupa berselawat dan mengucapkan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulakan pengajian yang dinamakan dengan Tafsir Al-Munir daripada surah Al-A'la, sebolehnya ana meminta kepada audien dari page audio kuliah ini, kalau boleh kita komen berkenaan dengan suara clear ataupun tidak. Kalau boleh kita nyatakan kita sedang mendengar live ini dari mana dan adakah audio clear ataupun tidak. Kita komen di ruangan komen sebagai satu maklum balas daripada pendengar, insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar sekalian, nama saya Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof. Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof. Sekarang ini bertugas sebagai ketua imam di Masjid Zaid bin Thabit, Desa Tun Razak, Kuala Lumpur, dan bersiaran malam ini di Kampung Teras Jernang, Bandar Baru Bangi, Selangor. Kampung Teras Jernang, Bandar Baru Bangi, Selangor. Dan kuliah maghrib kita pada malam ini merupakan inisiatif dan anjuran daripada Surau Insaniyah Hilpak Kajang. Kuliah kita ini anjuran dan inisiatif yang dilakukan oleh Surau Insaniyah Hilpak Kajang dalam rangka untuk kita menyemarakkan majlis ilmu, walaupun surau ataupun masjid dalam keadaan kurungannya ditutup, tetapi surau mengambil satu inisiatif yang cukup baik. Kita menganjurkan majlis ilmu secara online dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, insya-Allah. Oleh itu tuan-tuan, marilah saya mengajak diri saya dan kita semua untuk kita mengambil mushaf Al-Quranul Karim, mushaf Al-Quran, lalu kita buka daripada surah Al-A'la. Kita akan baca secara beramai-ramai, kemudian kita akan melihat makna, penafsiran, kandungan dan hikmah di sebalik surah ini, insya-Allah. Saya jemput semua sidang pendengar sekalian untuk kita buka daripada surah Al-A'la. Al-A'la yang berada pada juzuk yang ke-30, berada pada muka surat 591, muka surat 591 dan surah yang ke-87 di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan baca ramai-ramai dan kemudian kita akan melihat makna dan penafsirannya, insya-Allah. Ikut ana bacaannya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, pesidang pendengar sekalian, untuk siri yang pertama tadabbur surah Al-A'la ini, kita akan melihat daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Di kesempatan yang lain, kita akan sambung daripada ayat yang ke-9 hinggalah ayat yang ke-19 insya-Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini dia mempunyai dua nama. Di dalam tafsir menyebut nama yang lain bagi surah Al-A'la adalah namanya surah Sabbihi. Surah Sabbihi. Kalau kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir menyatakan surah Al-A'la itu dengan nama lainnya disebut dengan surah Sabbihi. Tetapi lebih nama yang tepatnya iaitu disebut dengan surah Al-A'la kerana bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la tuan-tuan dengan maksud yang maha tinggi. Al-A'la dengan makna yang maha tinggi. Dari sudut penurunan surah Al-A'la ini, surah Al-A'la diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju ke Madinah. Lalu surah Al-A'la disebut sebagai salah satu daripada surah Makkiyah. Kalau kita belajar ulumul Quran, dalam perbahasan ulumul Quran, di sana ada satu tajuk ataupun satu topik yang membincangkan tentang nuzulul Quran, tentang penurunan Al-Quran ini, bilakah waktu ayat ataupun surah Al-Quran itu diturunkan. Lalu majoriti para alim ulama, antaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, antaranya Dr. Syekh Ali As-Sabuni, dan antaranya ulama yang terdahulu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan surah Al-A'la ini ia termasuk daripada surah Makkiyah. Surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebahagian minoriti para alim ulama mengatakan surah Al-A'la ini ia termasuk daripada surah Madaniyah. Majoriti mengatakan surah Makkiyah, manakala minoriti mengatakan surah Al-A'la termasuk daripada surah Madaniyah. Sebab apa demikian? Kerana ulama yang mengatakan surah Al-A'la termasuk daripada surah Madaniyah kerana ayat di dalam surah Al-A'la menyebut qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka beruntunglah orang yang melaksanakan, menyucikan dirinya, menyucikan hartanya dengan melakukan ibadah zakat dan mendirikan solat.
Sedangkan zakat ini difardukan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lalu sebahagian ulama mengatakan surah Al-A'la ini daripada surah Madaniyah. Tetapi majoritinya mengatakan ia termasuk daripada surah Makkiyah. Apa hujahnya ataupun apa dalilnya? Dalilnya begini tuan-tuan. Dalil yang mengatakan surah Al-A'la termasuk daripada surah Makkiyah kerana ada dalil yang sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Al-Barra' bin Azib, yang mana sahabat yang bernama Al-Barra' bin Azib ini berada di Madinah. Lalu kata Al-Barra', ketika aku berada di Madinah, datanglah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan dahulu Mus'ab untuk pergi ke Madinah. Lalu bila Mus'ab sampai ke Madinah, lalu antara surah yang diajarkan oleh Mus'ab kepada Barra' bin Azib dan penduduk Madinah itu, antara surahnya adalah surah Al-A'la. Lalu kata Barra' bin Azib, kami sudah membaca surah Al-A'la ini sebelum sampainya baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faham tak tuan-tuan? Lalu maksudnya di sini Rasulullah tak berhijrah lagi ke Madinah. Yang berhijrah terdahulu namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair sudah mengajarkan kepada Barra' bin Azib surah Al-A'la, lalu menunjukkan surah Al-A'la ini termasuk daripada surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nak ceritakan sedikit sebanyak tentang surah Al-A'la, surah yang kita kaji dalam pengajian kita tentang surah Al-A'la ini insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, kelebihan surah Al-A'la, kelebihan surah Al-A'la. Ana rujuk beberapa kitab tafsir. Antaranya kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir, nama kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim. Ana rujuk daripada kitab tafsir yang ditulis oleh Dr. Ali As-Sabuni, nama kitabnya Safwatut Tafasir. Dan ana rujuk daripada Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang kelebihan ataupun tentang kenyataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-A'la ini. Ana nak ceritakan tentang surah Al-A'la yang disebut kelebihannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebanyak 5 hadis. Ada 5 hadis tuan-tuan. Kalau boleh kita tulis di ruangan komen 5 kelebihan surah Al-A'la yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana menceritakan tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mu'az bin Jabal. Satu hari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam di dalam salat Isya' kepada penduduk di kampungnya. Bila Mu'az bin Jabal menjadi imam, dibacalah dalam salat Isya' tersebut surah yang panjang, iaitu surah Al-Baqarah. Apabila dibacakan surah Al-Baqarah di dalam salat Isya'-nya, maka salah seorang makmum yang bersama dengan Mu'az bin Jabal dalam salat Isya' tersebut, akhirnya dia mufaraqah dan memisahkan diri daripada salat yang didirikan bersama dengan Mu'az. Lalu apabila selesai sahaja salat,
Muaz bin Jabal bertanya kepada jamaah yang lain, di manakah si fulan yang salat bersama dengan kita tadi? Lalu sahabat yang lain mengatakan si fulan itu telah mufaraqah di dalam salatnya. Lalu kata Muaz bin Jabal, itu adalah orang munafik. Orang munafik. Lalu perkara ini diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila diajukan kepada baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Afattanun anta ya Muaz? Adakah kamu ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz?" Apa maksudnya? Kenapa kamu apabila menjadi imam membacakan surah yang terlalu panjang, yang mana perbuatan kamu itu boleh menjadi fitnah, menimbulkan fitnah dalam kalangan makmum? Lalu perbuatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Lalu Rasulullah katakan, kenapa di dalam salat Isyak tadi kamu tidak membacakan surah Al-A'la? Kenapa kamu tidak membacakan surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha, dan kenapa kamu tidak membaca surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha? Lalu apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kelebihan yang pertama di sini? Kelebihannya, di dalam salat Isya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada imam-imam hendaklah dibacakan ayat-ayat yang tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Sebab itu para alim ulama, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Azkar, membahagikan apabila seseorang itu menjadi imam di dalam salat subuh, maka ketika itu dibolehkan untuk membaca ayat-ayat ataupun surah-surah yang panjang, 20 ayat, 30 ayat dan sebagainya di dalam salat subuh. Manakala apabila seseorang itu menjadi imam di dalam salat Isyak, hendaklah dibaca ayat ataupun surah yang pertengahan panjangnya, yang mengandungi lebih kurang belas-belas ayat, antaranya surah Al-A'la ini. Dan apabila seseorang itu menjadi imam di dalam salat maghrib, hendaklah dia membacakan surah-surah yang pendek, bermula daripada surah Ad-Duha hinggalah ke bawah daripada surah An-Nas. Ini diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila seseorang itu dia bersolat subuh berjamaah, dia seolah-olah mendapat pahala mendirikan qiyam sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla qiyama lailah. Sesiapa yang mendirikan salat subuh berjamaah, dia seolah dia mendapat pahala berqiyam sepanjang malam. Lalu Rasulullah menganjurkan lebihkan ayat, panjangkan bacaan supaya ramai yang mendapat pahala mendirikan salat sepanjang malam itu tadi. Itu kelebihan yang pertama dalam surah Al-A'la yang disebut oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua tentang surah Al-A'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau boleh kita tulis di ruangan komen, ini tentang surah Al-A'la, kelebihan yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan salat sunat witir, maka rakaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membacakan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Manakala rakaat yang kedua akan dibacakan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Manakala rakaat yang ketiga akan dibacakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Manakala hadis ini Aisyah menambah, biasanya juga baginda sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang ketiga salat sunat witir itu akan membacakan sekali Al-Mu'awwidhatain, dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu
tentang kelebihan yang kedua yang boleh kita sampaikan berkenaan dengan surah Al-A'la. Kelebihan yang ketiga surah Al-A'la yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, iaitu berkenaan dengan Nabi SAW biasanya apabila tibanya hari Jumaat, iaitu perhimpunan mingguan umat Islam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya hari Jumaat, didirikan salat Jumaat, menjadi favorite, kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca pada rakaat yang pertama surah Al-A'la, manakala rakaat yang kedua surah Al-Ghashiyah. Sebab apa dibaca pada hari Jumaat? Hari Jumaat itu perhimpunan mingguan umat Islam. Ramai datang berkumpul. Solatnya kadang-kadang didirikan di tanah yang lapang, yang luas, yang ramai orang boleh datang. Lalu kesempatan itu disampaikan mesej yang penting. Mesej yang penting itu terkandung dalam surah Al-A'la. Lalu kebiasaannya pada hari Jumaat, rakaat yang pertama akan dibacakan surah Al-A'la, manakala rakaat yang kedua akan dibacakan surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Itu kelebihan yang ketiga. Kalau boleh kita buat sedikit catatan tentang kelebihan surah Al-A'la yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang banyak, dan dalam tazkirah maghrib kita ini ana ringkaskan kepada 5 kelebihan. Kelebihan yang keempat ini, Nabi SAW juga apabila tibanya hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Aidul Fitri. Hari raya ini kita tahulah merupakan perhimpunan tahunan umat Islam. Yang lelakinya datang, yang wanitanya datang, berkumpul di padang yang luas, disebut sebagai Masjid Mudalla, Masjid Musalla, ataupun nama lainnya Masjid Al-Ghammah. Kalau kita berada di Masjidun Nabawi, sebelah Baqi' sana tu ada satu kawasan yang luas. Di situlah tempat didirinya salat hari raya Aidul Fitri ataupun hari raya Aidul Adha. Lalu bila tiba hari raya Aidul Fitri ataupun hari raya Aidul Adha ini, Nabi SAW kebiasaannya akan membacakan surah Al-A'la rakaat yang pertama dan surah Al-A'la surah Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Itu kelebihan yang keempat. Dan di dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW kalaulah tibanya hari raya itu jatuh pada hari Jumaat. Ini kelebihan yang kelima, ataupun hadis yang kelima yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-A'la ini, iaitu apabila hari raya itu jatuh pada hari Jumaat, maka apakah yang dilakukan baginda? Pada pagi salat hari raya dibacakan rakaat yang pertama surah Al-A'la, manakala pada tengah hari salat Jumaat juga dibacakan rakaat yang pertama surah Al-A'la. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan antara surah yang menjadi kesukaan ataupun kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam ini, antara surahnya adalah surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Jelas tuan-tuan tentang kelebihan surah Al-A'la yang kita bahaskan secara simple, sederhana, 5 hadis kelebihan surah Al-A'la sebelum kita masuk kepada ayat-ayat daripada surah tersebut. Wallahu alam. Kemudian kita akan masuk kepada ayat-ayat daripada surah Al-A'la ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Maksudnya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Para jamaah sekalian,
Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah ataupun muliakanlah, tasbihkanlah, bersihkanlah. Sebab dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman baginda ada 3 kelompok manusia yang besar. Yang pertama dalam kalangan kaum Yahudi, yang kedua dalam kalangan kaum Nasrani, dan yang ketiga dalam kalangan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini, Yahudi ini, Nasrani ini, mereka telah mengotorkan nama Allah. Mereka telah mengotorkan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Dengan mereka menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Macam mana? Orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak lelaki, Allah taala mempunyai anak perempuan. Dalam Al-Quran Allah taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Telah berkatalah orang Yahudi bahawasanya Uzair itu merupakan anak Allah. Dia mengotorkan Allah dengan mengatakan Allah Ta'ala itu beranak, Allah Ta'ala itu mempunyai anak sama taraf dengan manusia, lalu dikatakan Uzair itu adalah anak Allah. Masya Allah. Lalu orang Yahudi juga mengatakan bahawasanya malaikat Jibril itu merupakan anak perempuan Allah. Ini suatu perkara yang cukup dahsyat. Mereka mengotorkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum yang berada di sekeliling kamu itu, kepada orang Yahudi, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan kamu, iaitu Allah. Siapa dia? Al-A'la. Al-A'la yang maha tinggi. Kemudian datang kelompok yang kedua dalam kalangan kaum Nasrani, golongan Kristian. Mereka juga mengotorkan Allah dengan mengatakan Allah Ta'ala itu sama sahaja seperti manusia yang lain. Allah Ta'ala itu beranak dengan mengatakan bahawasanya Nabi Isa alaihi salam merupakan anak Allah. Ini akidah yang cukup sesat. Sedangkan Allah Ta'ala itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Lalu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana pemahaman yang salah yang ada pada golongan yang disebut dengan Nasrani ataupun Kristian ini. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Telah berkatalah kelompok-kelompok Nasrani, kelompok Kristian, bahawasanya Al-Masih Isa itu merupakan anak Allah. Lalu Allah Ta'ala menegaskan sabbihisma rabbikal a'la. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sucikanlah, bersihkanlah nama Tuhanmu itu, yang mana Tuhanmu itu Al-A'la. Al-A'la dengan makna dialah yang maha tinggi, tidak menyerupai makhluk, tidak mempunyai kekurangan walau sedikit pun. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok ini disebut dengan golongan musyrikin. Golongan musyrikin, kalau ditanyakan pada zaman tersebut, siapakah Tuhan kamu? Siapakah menciptakan kamu? Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan aku ini adalah Allah. Tetapi mereka mengotorkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Siapakah anak Allah? Anak Allah Ta'ala itulah yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang terdiri dalam kalangan Lata, Uzza, Manal, Hubal, Jibti, Tagut dan patung-patung berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini
memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, hendaklah kamu membersihkan, sucikan Tuhan kamu iaitu Allah dengan mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Katakanlah kepada mereka, sucikan dengan nama Tuhanmu al-a'la, dialah yang maha tinggi. Para jamaah sekalian, ayat ini dibincangkan dari sudut akidah. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini dilihat dari sudut mana? Dari 3 sudut. Yang pertama, ul-wudzat, ketinggian Allah dari sudut zatnya. Yang kedua, ul-wus sifat, ketinggian Allah dari sudut sifatnya. Yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Sifat kita boleh melihat, tetapi penglihatan kita terbatas. Sifat kita boleh mendengar, tetapi pendengaran Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Tapi kita terbatas. Kemudian, ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibahaskan oleh ulama akidah dari sudut ulu qahar. Ketinggian Allah dari sudut dialah al-qahar, tidak ada yang lebih tinggi berada di atas Allah, dialah al-a'la, yang maha tinggi. Ini ayat yang pertama. Ana bahaskan sedikit dari sudut akidah. Semoga kita boleh mengaitkan dari sudut ayat ini dengan akidah pada hari ini, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, ayat yang pertama jelas ataupun tidak? Kalau boleh kita komen di sikit. Kalau jelas, kita komen jelas. Kalau memerlukan sedikit penerangan ataupun pengulangan, kita akan ulang perkara tersebut supaya bila kita berakhirnya majlis ini, kita mendapat satu perkara yang baru daripada perbahasan surah Al-A'la ini. Maknanya sepanjang lebih kurang 30 minit kita bersiaran ini, 2 perkara utama yang sudah ana sampaikan. Yang pertama, 5 kelebihan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-A'la, dan yang kedua, perbahasan daripada ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan kamu itu yang maha tinggi. Kerana apa? Kerana golongan yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan musyrikin telah mengotorkan Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap Allah taala itu sama sebagaimana seperti makhluk yang lain, iaitu Allah taala itu berkahwin, Allah taala itu bernikah, Allah taala itu beranak, dan Allah taala itu mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Itu ayat yang pertama. Kemudian tuan-tuan, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, dia di sini iaitu Allah, khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, dan yang telah menyempurnakan. Ana akan bahaskan perkataan khalaqa. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua surah Al-A'la ini, dia menceritakan siapa diri dia. Sebab manusia ini dia tidak mengenal Tuhan yang menciptakan dia. Apabila manusia tidak mengenal siapakah pencipta dia, tidak mengenal siapa Tuhannya, lalu dia jadikan pokok kayu, matahari, patung, batu, bulan, bintang, makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, lalu dia anggap itulah Tuhan. Sebab dia tidak mengenali pencipta yang sebenar. Maka pada ayat yang kedua, bila Allah Subhanahu wa taala menyebut sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi, siapa dia? Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kenalkan dirinya dengan mengatakan alladzi khalaqa. Dialah Allah. Siapa dia? Khalaqa, yang menciptakan. Para jamaah sekalian, ini satu perkataan yang menarik yang Allah Ta'ala gunakan di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala mengatakan dia mencipta, khalaqa.
tidak mengatakan dia ini ja'ala, menjadikan. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, ada dua perkataan. Perkataan yang pertama khalaqa, menciptakan. Perkataan yang kedua ja'ala, menjadikan. Kalau manusia seperti kita tidak ada sifat khalaqa, menciptakan. Kita tidak boleh mengadakan daripada yang tidak ada. Tapi kita ini hanyalah ja'ala, menjadikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Tapi Allah Ta'ala ini tidak. Dia bukan sahaja ja'ala, menjadikan, tetapi Allah Ta'ala ni khalaqa. Dia boleh menciptakan sesuatu yang tidak ada kepada ada. Manusia itu adanya jasad. Bagaimana nak dihidupkan manusia? Dimasukkan roh. Adakah manusia boleh menciptakan roh? Tidak boleh. Manusia kalau dari sudut ja'ala, menjadikan, sifat kemenjadian manusia itu hanyalah terhad kepada beberapa perkara saja. Contohnya, manusia boleh jadikan daripada kayu, lalu dijadikan kepada meja, dijadikan kepada kerusi. Lebih daripada tu tak boleh dah. Tapi Allah Ta'ala ini boleh menjadikan manusia daripada air mani, kepada darah, kepada daging, kepada tulang, kemudian ditiupkan roh. Maknanya Allah Ta'ala itu di samping mempunyai sifat khalaqa, Allah Ta'ala juga mempunyai sifatnya yang ja'ala, boleh menjadikan sesuatu tadi. Lalu dalam ayat yang kedua ini, Allah Ta'ala cuba mengenalkan siapakah dirinya yang sebenar. Alladhi khalaqa, dialah yang menciptakan daripada sesuatu itu tidak ada kepada ada. Sifat khalaqa ini tidak ada pada manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi fasawwa, dan dialah yang menyempurnakan penciptaan tersebut. Allahu Akbar tuan-tuan. Hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sempurnanya manusia yang diciptakan Allah, binatang yang diciptakan Allah, kehidupan yang diciptakan Allah, tidak mampu diganti oleh kehebatan teknologi. Anda ambil sebagai satu contoh. Sempurnanya ciptaan Allah yang bersifat dengan khalaqa, boleh menjadikan daripada yang tidak ada kepada ada. Kita tengok, kalau kita pergi ke zoo lah. Ana pernah pergi ke zoo negara. Zoo negara Malaysia di Kuala Lumpur. Kita tengok salah satu makhluk Allah, zirafah. Zirafah ni kalau kita tengok, tengkuk dia panjang, naik ke atas panjang. Panjang tengkuk dia ni dengan jantung dia jarak yang cukup jauh. Bagaimana jantung yang diciptakan Allah boleh mengepam darah daripada jantung sampai ke kepala, yang menyebabkan zirafah itu boleh hidup dengan sempurna. Kalaulah jantung itu mengepam darah terlalu perlahan, darah tak sampai ke kepala. Kalaulah jantung itu mengepam darah terlalu laju, menyebabkan salur darah itu akan pecah. Lalu di sini Allah Ta'ala jelaskan, Alladhi khalaqa, akulah Allah yang macam mana? Yang kamu sabbihisma rabbikal a'la, yang kamu bersihkan namanya tadi. Dia ciptakan kamu daripada tak ada kepada ada. Bagaimana diciptakan? Fasawwa, dijadikan kamu dalam keadaan sempurna. Subhanallah. Ini cukup hebat ayat ni tuan-tuan. Kita ambil satu contoh yang lain. Nyamuk kan, nyamuk yang berada di, kadang-kadang kita jumpa kan. Hebatnya ciptaan Allah, fasawwa, khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan. Bagaimana makhluk yang terlalu kecil, sistem perjalanan dalam diri nyamuk tersebut dari sudut jantungnya dan sebagainya itu diatur oleh Allah Ta'ala. Ketika itulah kita akan memula memikirkan betapa hebatnya Allah Ta'ala. Lalu apa kita katakan? Sabbihisma rabbikal a'la. Kita akan katakan subhanallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad,
Apabila menceritakan tentang surah Al-A'la ini, Rasulullah menyebut, bila turun je ayat sabbihisma rabbikal a'la, ketika itu Rasulullah sebut, ij'aluha fi sujudikum, jadikan puji-pujian kepada Allah Ta'ala ini di saat kamu bersujud. Macam mana? Bila kita sujud di dalam salat kita, lalu kita katakan sabbihisma rabbikal a'la, kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah, wa bihamdih, dan segala puji bagi dirinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bila kita faham tuan-tuan, dia akan meresap ke dalam hati kita. Lalu selepas solat biasanya kita kata lahul mulku, kepada engkaulah ya Allah segala kekuasaan ini, walahul hamdu, dan kepada engkaulah segala puji-pujian ini. Sebab apa kita katakan segala pujian hanya kepada engkau selayaknya? Sebab kita memahami ayat alladzi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala itulah khalaqa, yang menciptakan, fasawwa, dan menciptakan manusia dalam keadaan sempurna tadi. Itu ayat yang kedua tuan-tuan. Ayat yang kedua, jelas ataupun tidak, kalau boleh kita komen di ruangan komen. Kalau ada yang memerlukan penjelasan, boleh kita bertanya soalan. Kita jadikan perkongsian ilmu kita ini secara santai. InsyaAllah kalau perlu kepada ulangan, kita akan ulang insyaAllah. Ayat yang pertama tadi sabbihisma rabbikal a'la, kita bahaskan. Ayat yang kedua alladzi khalaqa fasawwa. Ayat yang ketiga kita akan masuk sebentar nanti, walladzi qaddara fahada. Para jamaah sekalian, ayat yang ketiga walladzi qaddara fahada, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang menentukan takaran ataupun kadar masing-masing, fahada, dan memberikan petunjuk kepada manusia. Yang pertama kita akan bahaskan dari sudut qaddara. Allah Subhanahu wa ta'ala itulah qaddara, yang mengkadarkan, menetapkan. Dalam tafsir menjelaskan qaddara ini dari sudut yang pertamanya, diciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Ada orang tanya, Ustaz, kalau betul lah Allah Ta'ala ciptakan manusia ni sempurna, kenapa kami jumpa ada juga manusia yang tak sempurna? Matanya buta, ataupun dia bisu, maaf sebut, wahai sahabatku yang diuji oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu mulia, kalau kamu bersabar, insya-Allah Allah Ta'ala bagi ganjaran yang cukup banyak. Lalu perbahasannya, Allah Ta'ala mengatakan dialah yang menetapkan kadar manusia dalam keadaan sempurna. Tetapi kenapa ada sesetengah ciptaan Allah diciptakan dalam keadaan tidak sempurna, dalam keadaan dalam keadaan cacat dan sebagainya? Di situlah ulama menyebut hukum itu diambil berdasarkan ghalabah, kebiasaan. Al-hukmu, diambil sesuatu hukum alal ghalabah, berdasarkan majoriti. Majoriti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, majoritinya dalam keadaan sempurna. Tetapi sekiranya ada ciptaan-ciptaan Allah yang tidak sempurna itu, ketahuilah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji dirinya, dan sekiranya dia bersabar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan baginya di syurga yang paling tinggi, yang paling agung di atas kesabarannya. Innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya ganjaran kepada orang yang bersabar di atas ketentuan takdir Allah Ta'ala itu, ganjarannya tanpa hisab. Maknanya secara majoriti diciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sekiranya ada ketidaksempurnaan, Allah Ta'ala sedang menguji diri kita. Kita bersabar di atas ujian tersebut, ganjaran di atas kesabaran itulah menyebabkan kita dimasukkan ke syurga yang paling baik insya-Allah. Walladzi qaddara fahada,
Kemudian fahada, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberi petunjuk. Di sini kalau kita lihat adanya hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah ini yang mana ada makhluk yang Allah Taala ciptakan, Allah Taala tidak berikan akal kepadanya, tetapi deria yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia boleh hidup. Ada, kita tengok binatang, bagaimana yang berada di dalam telur, bagaimana dia nak menetas, lalu dia akan patuk cangkerang telur itu dengan paruh di mulut dia. Siapa yang mengajarkan itu? Fahada. Allah Ta'ala itulah yang memberikan petunjuk yang disebut sebagai hidayah kauniyah. Bahkan kalau kita tengok kan, kita pernah pergi ke negara yang paling sejuk, boleh kita katakan. Ada tak kehidupan di negara paling sejuk? Ada manusia yang hidup di negara tersebut. Kita pergi ke negara yang paling panas. Ada tak kehidupan di negara yang paling panas? Ada juga kehidupan di negara tersebut. Siapa yang memberi petunjuk, yang memberi suatu deria, yang memberi suatu isyarat? Iaitulah alladzi qaddara fahada. Allah Ta'ala itulah yang memberikan petunjuk, lalu dengan petunjuk daripada Allah yang menyebabkan dia mampu meneruskan kehidupan dunianya. Lalu di dalam 3 ayat yang pertama yang kita jelaskan ini, tuan-tuan, menceritakan pengenalan siapakah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah Taala jelaskan dialah yang menciptakan dan menyempurnakan. Ayat yang kedua Allah Taala katakan dialah yang menetapkan sesuatu kadar dan memberikan petunjuk. Manakala yang ketiga Allah Taala menyebut mengenalkan dirinya, wallazi akhrajal mar'a. Siapakah Allah? Allah Ta'ala itulah yang menumbuhkan rumput-rumput. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ayat yang kelima. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ayat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak merujuk kepada sifat dunia ataupun sifat manusia. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, wallazi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang menciptakan rumput-rumput, faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan rumput yang menghijau itu tadi dirubah keadaannya menjadi kehitam-hitaman. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang sifat dunia dan keadaan manusia itu sendiri. Bagaimana kita melalui fasa kehidupan kita. Bermula berada dalam kandungan ibu, lahirnya kita, bermula daripada bayi, beralih kepada kanak-kanak, fasa remaja, fasa dewasa, fasa kita menjadi orang tua, kemudian mati dimakan cacing tanah, tulang hancur dalam keadaan tidak tersisa walau sedikit pun. Lalu siapakah yang menjadikan demikian? Iaitu sabbihisma rabbikal a'la, Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang sepatutnya kita sucikan namanya tadi. Faham ataupun tidak ayat yang keempat dan yang kelima ini? Ia merujuk kepada sifat manusia, sifat dunia ini, dunia yang cantik, yang besar, yang hebat, tapi sampai satu masa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di dunia, di alam semesta ini, pasti sampai satu masa ia akan hancur binasa. Yang kekal hanyalah ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 ayat yang pertama, ayat yang menceritakan tentang akidah. Kalau boleh, 5 ayat yang pertama yang memerlukan penjelasan ataupun pengulangan, boleh kita nyatakan di ruangan komen sebelum kita akan